Boleh. Dengar Salman. Saya baca. Okay. Alright, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa ansur alaina min hazaini rahmatik. Ya arhamar rahim. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma najjihna fil imtihan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay, Amin. Alhamdulillah. So, kita mulakan tau. Alright, tak apa tau. Ni yang tak dapat join tak apa. Nanti boleh tengok recording, so tak ada masalah. Kita mula je dulu. Tak ada dapat 8 soalan kot ni. Kalau kita dapat 4 pun jadilah. Kenapa saya buat juga? Sebab saya takut hari Jumaat nanti awak ada ni. Korang terlibat dalam lisan bahasa Melayu. So basically kita buat je lah dulu kan. Kita buat relax-relax je. Janji kita gerak. Tak dapat lari, kita dapat berjalan mengesok jadilah kan. So ini sebenarnya adalah soalan Selangor tahun lepas. Tapi saya suka set soalan ni tau. Macam set soalan ni dia macam nice lah. So saya tak pernah buat lagi set soalan ni. So kita nak buat set soalan ni sama-sama. Now soalan nombor 1 Nick yang buat tau. So Nick buat soalan ni, dia kata yang ni macam saya suka tau. Soalan ni dia macam soalan ni nice. Okay, darjah 1 menunjukkan satu komponen sel. Okay, so ini adalah dia punya rangsangan. Namakan komponen sel tersebut. Okay, so komponen sel tersebut adalah mitokondrion. Okay, tak ada masalah. Kalau you guys nak jawab mitokondria boleh, mitokondrion pun boleh. So this one Nick punya betul lah. Now seterusnya, terangkan kesan ketiadaan komponen sel ini di dalam sel otot. So basically soalan ni saya suka tau. Dia macam soalan SPM tahun lepas. Tapi soalan SPM tahun lepas dia cerita apa kesannya jika tak ada membran plasma. So soalan yang Selangor ni dia cerita pula apa pula kesannya kalau tak ada mitokondrion. So basically untuk soalan bab 2 ni, kalau awak perasan soalan dia dah tak tanya fungsi tau. Dia cerita jawapan yang negatif. Contohnya, apa jadi kalau sel itu tak ada mitokondrion? Apa jadi kalau membran plasma dia rosak? Apa jadi kalau katakanlah nukleus dia rosak? So basically soalan ni dia dah bagi awak macam aras kefahaman. Dia bukan baca je tahu. So basically soalan kat sini saya suka sebab dia kata terangkan kesan ketiadaan komponen sel. So jawapan dia macam fungsi tapi negatif. So dekat sini jawapannya penjanaan tenaga melalui proses pengoksidan tidak akan berlaku. Sebab kita tahu fungsi mitokondrian adalah untuk menjana tenaga. So bila mitokondrian terosak, maksudnya tenaga itu tidak dapat dijana. So kalaulah soalan ni dia cerita pasal terangkan kesan ketiadaan komponen, jawapan awak semua jadi negatif. Awak boleh bagi fungsi tapi fungsi itu semua negatif. Kalau kat sini Nick jawab kat sini adalah penjanaan tenaga melalui proses pengoksidaan glukosa tidak akan berlaku. Betul? Sini berapa markah ni? 2. So tenaga ATP tidak dapat dijana. So dekat sini kita kata ATP tidak dapat dijana kerana pengoksidan glukosa tidak berlaku. Saya rasa macam soalan tahun lepas ada sikit lah pasal yang ini. So kalau kat sini dia kata, Nick jawab kat sini, dia kata penjanaan tenaga melalui proses pengoksidaan glukosa tidak berlaku. So sini betul. So kenapa? Sebab ATP tidak dapat dihasilkan. Tenaga atau ATP ni sama sebenarnya. Saya slash tau. Tenaga atau ATP tidak dapat dijanakan. So kalaulah awak nak tambah sikit, apa kesan daripada sel otot? Kalau tak ada tenaga, apa kesan pada sel otot? Dia tak boleh mengecut dengan mengendur. Yeah, so kita kata kita kalau nak tambah tau. Kalau kita nak tambah, kita boleh kata dekat sini adalah sel otot tidak dapat mengecut. So yang ni punya ni tak ada masalah ni 2 markah. Cuma biasanya kalau soalan skema jawapan dia akan bagi lebih daripada 2 lah. Mana-mana yang kena. Right, so next question. Okay, komponen sel dalam rajah 1. Okay, komponen sel dalam rajah 1 memerlukan sebatai organik untuk menjalankan satu tindak balas. Okay, so ini adalah dia punya rangsangan. Namakan
sebatian organik tersebut dan nyatakan bagaimana sebatian organik tersebut diperolehi dalam darah manusia. Saya suka soalan ni. Dia macam dah aras tinggi. So, kalau awak tahu tadi kan komponen sel tu kita tahu dia adalah mitokondrion. Sekejap saya tunjuk satu. So, kita tahu soalan tu sebenarnya dia merujuk kepada mitokondrion. Okay, so kita tahu mitokondrion ni adalah tapak menjalankan respirasi. Dan kita tahu kalau dalam proses respirasi, dia punya bahan mentah dia, sebatian organik dia sebenarnya adalah glukosa. Sekejap Sebatian organiknya adalah glukosa. Soalan ni seronok. So kita tahu respirasi sel. So respirasi sel sebenarnya bahan mentahnya glukosa. Glukosa ni nanti dia akan dioksida oleh oksigen untuk menghasilkan tenaga dan juga karbon dioksida. Okey. So namakan organik, bahan organik sebenarnya kita kata yang inilah jawapannya. So dari mana kita boleh dapat glukosa adalah melalui proses pencernaan. Saya nampak ke? Tak nampak. So pencernaan ni sebenarnya proses apa-apa yang kompleks, karbohidrat akan dipecahkan menjadi paling ringkas, which is kita panggil glukosa. Okay, so kita tengok, so apakah persamaan dia? Tindak balas kimia, persamaan tindak balas kimia dia kita boleh buat respirasi sel. Ini kita panggil dia kan respirasi, ni ada respirasi sel. Okay, right. Okay. Okay, right. Kita tengok jawapan ni. Saya sebenarnya tak kisah kalau you guys tengok skema jawapan. Janji awak tahu apa yang awak salin. So dekat sini dia kata namakan sebatian organik tersebut. So sebatian organik tersebut adalah glukosa. Dari mana glukosa kita ni dapat? Glukosa ni kita dapat adalah melalui proses pencernaan karbohidrat. So apakah yang dimasukkan sebagai pencernaan? Pencernaan ni sebenarnya adalah satu proses sebatian kompleks pecah menjadi molekul ringkas. Dalam kes ni molekul ringkas yang kita perlukan adalah glukosa. This is point good. So sini satu markah, sini satu markah lagi. So 2 markah. So Nick punya jawapan kat sini bawah satu lagi. Now soalan seterusnya, tuliskan persamaan perkataan untuk tindak balas kimia. Okay, untuk tindak balas kimia yang berlaku dalam komponen sel tersebut. So tindak balas kimia sebab dia berlaku kat mitokondrion tau. So bila dia berlaku dekat mitokondrion, sebenarnya kita tahu ini adalah respirasi aerob. Sebab dia berlaku kat mitokondrion. So glukosa akan dioksida oleh oksigen menghasilkan tenaga, air dan juga salah Nini. Bukan salah, kurang tepat. Dan juga karbon dioksida. So disebabkan kalau sini kurang tepat di satu markah kan. So hilang markah kat sini lah. Sini 2 markah. So Nick punya soalan kat sini, dia dapat berapa? 5/6. Okay. So yang ni saya okay. Soalan satu ni saya suka sebab soalan satu ni adalah bab yang selalu keluar tapi keluar soalan dia tak direct. Dia akan keluar macam ni lah. Yang ni memang soalan ni saya suka. Dia cantik. Now soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni saya lambat sikit lah nak tengok. Maksudnya ni tingkatan 5 kan. Tingkatan 5 ni saya macam tak hafal lagi tau. So darjah 2/1 menunjukkan keratan rentas akar Unicode. Okey, akar Unicode mengalami pertumbuhan primer. So kalau kita tahu pertumbuhan primer, apa saja pertumbuhan, ini adalah bab 1. Lepas tu dia cerita adalah pasal akar. So dia suruh awak label. So kita tahu kalau yang tengah, kalau awak tahu yang bahagian paling tengah itu mesti letaknya xylem. Okay, kalau situ xylem, sini kita panggil adalah sebagai phloem. Yang K ni kita panggil dia adalah sebagai cortex. Okay, saya tak ingat lah tajuk ni. Yang ni kena tanya budak pertanian lah. Budak pertanian mesti hafal tajuk ni kan. Now, so kalaulah dalam buku teks awak,
pasal akar ni, dia ada pada muka surat 12. Tapi gambar dia tak berapa sama sangat lah. Ini muka surat 12. So dia mesti ada xylem primer. Lepas tu dia mesti ada phloem primer. Okey. Sebab dia kata kat sini adalah pertumbuhan primer kan. Jadi namakan bahagian L dengan M. So L itu adalah xylem primer. Kalau saya jawab xylem ni sebenarnya salah tau. Sebab xylem ada 2. So yang Udin jawab ni lagi betul lah, tepat. So kalau kat sini you guys kena ada letak perkataan primer. Sebab xylem kita ada 2 jenis tau. Kita ada xylem primer, xylem sekunder. Tapi kan soalan dia ada cakap kat sini kan, pertumbuhan primer. So bila pertumbuhan primer, xylem yang ada, phloem yang ada kat situ adalah phloem primer. So kalau lah yang ini belum dapat markah ni. So sini xylem primer. So K adalah phloem primer. Okay, right. So jawapan kat sini Udin betul. Yang ini adalah cortex. So cortex bahagian yang ni. Ni kena hafal tau. Saya pun kadang-kadang ambil masa sikit nak hafal. So awak just ingat, kalau yang bahagian paling dalam itu adalah xylem primer. Yang paling luas, yang K ni, ini adalah phloem primer. Yang isi dia ni, ini kita panggil dia adalah sebagai cortex. Yang luas kali ni, ini kita kenali adalah sebagai epidermis. So untuk bahagian tumbuhan ni awak ingat 4 bahagian je lah. Awak ingat paling luar epidermis, lepas epidermis cortex, lepas tu yang paling tengah sekali kita panggil dia adalah sebagai xylem primer. Lepas xylem primer kita ada phloem primer. So awak ingat yang basic ni je, yang lain-lain tu tak payah ingat dulu. Okay, now soalannya, nyatakan fungsi K. So kita dah tahu K ni adalah phloem primer. So fungsi dia adalah mengangkut hasil fotosintesis, betul? Okay, daripada daun ke organ-organ penyimpanan lain. Kalau Udin jawab macam ni, kalau dia kata mengangkut proses fotosintesis, sampai sini dia dah ada markah. Sebab soalan tu dia kata nyatakan kan, dan 1 markah. So yang ni Udin betul. Tapi Udin buat jawab penuh ni lah, lagi cantik lah. Dari daun ke organ penyimpanan akar yang lain. So saya nak tanya sikit, apakah nama proses mengangkut bahan hasil proses fotosintesis ni? Transpirasi ke translokasi? Translokasi. Yes, so proses yang ini sebenarnya adalah definisi untuk translokasi. Alright. Saya tengok skema sekejap. Okay. Now, seterusnya. Soalan Udin ni sebenarnya berat sikit ni. Tumbuhan kan? Nah, tumbuhan Eudicote mengalami pertumbuhan sekunder. Now, yang ini awak tengok kalaulah dalam buku teks awak, kalau pertumbuhan sekunder ni, buku teks muka surat 10 tau. Okay, nak tanya ni, ini buku teks tingkatan 5. Ini adalah bab 1. Okay, muka surat 10. Nah, kalaulah soalan ni ditanya tau, kat sini adalah terangkan proses. Terangkan proses pertumbuhan sekunder yang dialami oleh akar. So, awak kena ingat, pertumbuhan sekunder ni dia akan dijalankan oleh tisu meristem. Okay, kalaulah saya nak conteng. Nah, saya conteng sikit lah kat sini kan. Okay, so sebenarnya untuk pertumbuhan ni dia akan melibatkan tisu meristem. So, dia melibatkan tisu meristem. Tisu meristem ni ada 2 jenis. Satu adalah meristem apex. Meristem apex ni awak tahu dia melakukan apex, dia adalah untuk pertumbuhan primer. Satu lagi tisu meristem, kita panggil dia adalah sebagai meristem lateral. Now, tisu meristem lateral ni, kenapa tisu meristem lateral ni boleh menjalani pertumbuhan sekunder? Tak semua tisu meristem lateral boleh menjalani pertumbuhan sekunder. Syarat untuk tisu meristem menjalani pertumbuhan sekunder adalah tisu meristem lateral wajib ada tisu cambium.
Dia ulang lagi sekali. Macam mana tisu meristem lateral ni boleh menjalani pertumbuhan sekunder dengan syarat dia wajib ada tisu cambium. Kalaulah tumbuhan itu dia ada meristem lateral tapi dia tak ada cambium, dia mesti tak boleh buat pertumbuhan sekunder. So, untuk meristem lateral menjalani pertumbuhan sekunder, dia mesti ada ni, cambium. So, tisu cambium ni kita boleh pecahkan kepada dua tau. Satu adalah kita panggil dia sebagai cambium vascular. Satu lagi adalah cambium gabus. Itulah gabus. So saya lagi sekali tahu, tisu cambium ni, kalau ada tisu cambium ni, tisu cambium ini yang boleh menjalani pertumbuhan sekunder. Kalau tak pokok tu tak ada tisu cambium, dia tak boleh menjalani pertumbuhan sekunder. So kalau orang kata kebanyakan pokok Udicot ataupun dulu korang belajar Dicot, dia menjalani pertumbuhan sekunder dengan syarat dia mesti ada tisu cambium. Lepas tu kalau pokok monokot, contohnya macam padi, pokok-pokok jenis monokot pun dia boleh menjalani pertumbuhan sekunder dengan syarat dia mesti ada tisu cambium. So kalau lah pokok jenis monokot tu dia tak ada tisu cambium kan, kalau dia tak ada cambium ni, dia tak boleh menjalani pertumbuhan sekunder. Jom kita tengok ayat dia. Now, ayat dia kat sini, Udin jawab kat sini adalah soalan dia lagi sekali tahu. Terangkan proses pertumbuhan sekunder yang dialami oleh akar Udicot. So, cerita dekat sini, kalau lah kata pertumbuhan sekunder, awak ingat apa rules pertumbuhan kalau lah awak tak boleh jumpa cambium. Apa rules pertumbuhan, dia mesti melibatkan mitosis. Kalau mitosis, dia akan menyebabkan bilangan sel bertambah. Lepas tu awak tengok, kalau pertumbuhan sekunder, dia punya diameter bertambah. Ini pun keluar soalan SPM tau. Tapi dia keluar soalan ada tu, ada. Okay, awak ingat, kalau apex, kalau apex, apa yang bertambah, dia punya panjang. Panjang dia meningkat. Kalaulah kita kata pertumbuhan sekunder, yang bertambah adalah diameter. Sebab tu nanti kan, lepas trial, semua soalan negeri-negeri korang wajib buat. Dia tak adalah kena tapi topik tu akan kena. Tak adalah dia exactly soalan satu mesti tajuk yang ni, tak. Tapi dia exactly akan kena. Maksudnya topik-topik tu akan kena. So kita tengok kat sini tau. So dia kata terangkan pertumbuhan sekunder sel-sel cambium vascular. Nampak tak? Keyword dia dekat sini mesti perkataan cambium. Macam saya kata, sel cambium ni yang akan mulakan pertumbuhan sekunder. So sel cambium vascular ni, dia akan membahagi. Indah satu markah. Senang kata kalau kata sel cambium vascular membahagi saja kan. Macam ni kan. Dia dah ada poin 1. Okay. Lepas tu dia kata secara aktif, secara mitosis. Okay. Ini dah poin seterusnya. Okay. 6. Sel dalam gelang cambium akan membahagi ke arah dalam membentuk xylem sekunder. Manakala ke arah luar, dia akan membentuk phloem sekunder. So, senang kata dekat sini awak dah cakap kat sini terangkan proses. Awak kata dia akan mula dengan sel cambium. Awak cakap je sel cambium itu membahagi, ada 1 poin. Lepas tu dia membahagi secara proses apa? Mitosis, dah ada markah. Kat situ dah cukup 2 poin. Tapi yang ni lagi baguslah. Awak kata bila dia membahagi kat dalam dan kat luar. So, ke arah dalam dia membentuk xylem sekunder. Ke arah luar dia membentuk phloem sekunder. Maksudnya kalau daripada gambar ni kan, awak tengok xylem primer ni nanti, okay, nanti dia akan membahagi ke arah dalam. Xylem primer dia akan membahagi ke arah dalam, dia membahagi. Okay, dia akan membentuk xylem sekunder. Okay, kalau yang ini pula phloem ini, dia akan membahagi ke arah luar. Okay, membentuk tisu baharu. Okay, kita panggil dia sebagai phloem sekunder. Tapi keyword dia apa-apa je tajuk pertumbuhan, awak just kalau lah blur sangat kata dia mengalami mitosis. Lepas tu kalau dia sekunder je awak kata diameter akan bertambah. Tu je. Lepas tu awak kena ingat apa-apa sekunder dia mesti start dulu dengan tisu cambium. Tu je keyword dia.
Right. Now seterusnya. Ni tak keluar SPM lagi tau. Okey, ini adalah lengkung pertumbuhan bagi tumbuhan Unicode. Yang ini kan dalam buku teks awak, lengkung pertumbuhan ni pada muka surat 199. So, lengkung pertumbuhan ni, kita ada 3 jenis lengkung pertumbuhan tau. 19 cikgu. Sorry, 19. Ui, banyaknya nombor saya. Right, lengkung pertumbuhan ni kan, kita ada, lengkung pertumbuhan ni kita ada 3 jenis tau. Okay, satu kalau pokok sayur kangkung, kalau kangkung tu tumbuhan apa? Lengkungan pertumbuhan macam mana? Kangkung bayam. Semusim. Yes, semusim. Kalau pokok-pokok kat Cameron Highland? Dwi musim. Dwi musim. Yang katakanlah tumbuhan yang besar-besar yang macam si Udin lukis ni, ini kita panggil? Saka. Yes, saka. So pokok-pokok besar-besar biasanya saka. Kalau sayur-sayur yang biasa kita boleh tanam kat belakang rumah, semusim. Tapi kalau pokok yang dia perlukan sejuk, okay, kita panggil dia adalah sebagai dui musim. So macam carrot, kobis, macam itulah. Ni contohnya adalah lobak. Kalau semusim yang ni saya ambil satu contoh adalah bayam lah. Okay. Kalau saka ni, cara dia lukis macam ni lah. Maksudnya, dia ada banyak ni lengkungan dia. Right? So, kalau yang macam Udin lukis ni, betul lah. So, kita kata dia adalah jujukan sigmoid kecil. So, pokok Udin ni lebih kurang umur dia adalah 5 tahun. Okay, so kita kata ini adalah sigmoid kecil. Saya minta maaf tau, tajuk ni macam dry sikit. Saya tak ada nota untuk yang ini. Okay, tapi you guys boleh tengok buku teks pada muka surat 19. Dan yang ni tak keluar lagi, soalan SPM belum keluar lagi yang ni. Tapi pertemuan primer sekunda last year dah keluar. Tapi jangan baca je. Mana tahu dia keluar lagi sekali, kita tak tahu kan. Okay, cuma tahu sikit-sikit je lah. Yang ni belum lagi. Yang ni saya rasa tak keluar lagi. Pokok lengkungan pertumbuhan ni belum lagi. So ingat, lengkungan pertumbuhan kita ada 3 jenis. Kita ada semusim. Okay. Untuk bayam, 2 musim. Untuk pokok yang jangan duduk kat Cameron Highland, yang pokok besar-besar adalah saka. So graf yang Udin lukis ni adalah untuk saka. So Udin buat ni betul. Okay. Right, so Udin dapat 5/5. Okay, ni senang je. Tak apa. Right. Okay, any question? Boleh? Tak ada cikgu. Tak ada. Tahan sikit sabar semua. So kita nak tengok soalan Akish tau. So soalan Akish ni sebenarnya, soalan ni antara soalan yang famous tau. Soalan yang bab 3 tingkatan 4 ni antara yang famous keluar. Okay, bahan-bahan berikut diperlukan oleh sel badan. Contohnya adalah oksigen. Alah, saya tak suka warna ni. Contohnya adalah oksigen, asid amino dan juga glukosa. Terangkan bagaimana oksigen diangkut ke dalam sel. So cerita ni adalah proses pengangkutan merentasi membran plasma. So basically awak kena ingat yang tajuk yang inilah. Gimana? Now, so awak kena ingat ni. Katakanlah kalau saya ambil contoh-contoh bahan. Saya suka yang ini. Now, ciri-ciri bahan yang merentasi membran plasma. So ciri-ciri bahan yang merentasi membran plasma, bahan ni kita boleh pecahkan kepada 3 jenis tau. Satu adalah molekul tak berkutub. Biasanya molekul tak berkutub ni dia adalah larut lemak. So kalau molekul yang larut lemak ni senang je. Cara dia diangkut adalah melalui resapan ringkas. So senang kata, kalaulah bahan itu jenis yang larut lemak yang tidak berkutub, awak tak boleh cakap bercas tau. Yang sini awak kata tidak berkutub, dia diangkut adalah melalui resapan ringkas. Maksudnya dia senang je, terus masuk je. Tak ada hal, dia terus je masuk. Contoh. Resapan ringkas. Okay. Katakanlah kalau molekul itu kecil. Okay. Dan dia bercas. Molekul kecil ni senang. Kalau molekul kecil contohnya macam oksigen, okay, karbon dioksida dan air, dia melalui resapan ringkas. Air ni sebenarnya kita boleh kenali dia sebagai resapan ringkas. Osmosis pun boleh, resapan boleh. Tapi kita bagi tribute untuk air ni dia special, so kita kata dia sebagai osmosis. Okay, kalau lah ion-ion itu dia bercas, okay, awak tengok pula. Kalau dia bergerak daripada kepekatan tinggi, bergerak ke kepekatan rendah, kita kata dia sebagai resapan berbantu. Kalau dia bergerak adalah daripada rendah ke tinggi, melawan cerun kepekatan, dia adalah pengangkutan aktif.
So kesimpulannya awak tengok, kalau molekul tu kecil, okey, dan dia tidak bercas, contohnya macam oksigen, H2O, air, itu adalah resapan ringkas. Tetapi kalau molekul itu adalah ion, tengok dulu rules dia. Kalau dia bergerak daripada tinggi ke rendah, itu adalah resapan berbantu. Tetapi jika dia bergerak, jika ia itu bergerak daripada rendah ke tinggi, lawan cerun kepekatan, kita panggil dia adalah sebagai pengangkutan aktif. Right. So, kita kalau molekul besar, contoh molekul besar dalam kes ni adalah glukosa, asid amino. Kalau molekul itu besar, glukosa dengan asid amino, dia besar kan? Jadi, dia tak boleh masuk secara resapan ringkas. Dia masuk melalui resapan berbantu di mana ia melibatkan protein pembawa. Okay, this one lah. Right, so kita tengok dekat sini. Soalan dia. So awak tengok, kalau oksigen ni tadi, kita kata oksigen ni molekul besar ke molekul kecil? Kecil, kecil. So yang ini adalah kecil. Asid amino? Besar Besar. Glukosa? pun besar. Besar. Kalau kecil ni senang. Dia tidak bercas kan? Dia tidak berkutub. Dia tak berkutub. So dia lalu apa? Dia melalui resapan ringkas ke resapan berbantu? Resapan ringkas. Yes, resapan ringkas. Kalau besar ni kita tahu ini adalah resapan berbantu. Resapan berbantu. Okay. Now, so terangkan bagaimana oksigen diangkut. Oh, so dia tanya oksigen je. So kita tengok oksigen tau. So terangkan bagaimana oksigen diangkut. So awak cerita pasal oksigen. Oksigen diangkut melalui resapan ringkas. Betul? P1. Kenapa awak boleh buat satu alasan? Awak kata sebab oksigen ni adalah molekul kecil. Oksigen adalah molekul kecil dan tidak bercas. Dan satu lagi kita nak kata dekat sini kenapa dia diangkut kat sini adalah dia bergerak daripada kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Betul? Tapi dekat sini dia kata bagaimana diangkut kan? So diangkut melalui resapan ringkas. So kita terangkan pasal resapan ringkas. So resapan ringkas itu berlaku adalah daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah. Dia perlukan tenaga tak? Kalau dia bergerak daripada kawasan tinggi ke rendah ni? Tak. Tak. So ada tak ayat lain yang kita boleh tukar? Katakanlah kita nak pendekkan ayat Akish ni kan daripada kawasan berkekuatan tinggi ke rendah. Ada satu lagi term lain yang pendek sikit. Pengangkutan pasif. Pengangkutan pasif, betul? Resapan ringkas ni jawapan lain pengangkutan pasif. Ni term yang ni Salman. Yang daripada kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah dia ada satu lagi term lain. Mengikut kecerunan kepekatan? Yes. So ikut cerun kepekatan. Ikut kecerunan kepekatan. Mengikut cerun kepekatan kan? Mengikut cerun kepekatan. Kalau katakanlah Salman kan tiba-tiba dia tak nak buat resapan ringkas, kalau jawapan ni kan, kalau awak kata pengangkutan pasif pun kita terima. Sebab kita tahu dalam pengangkutan pasif kan ada 3 jenis, resapan ringkas, resapan berbantu dan satu lagi osmosis. Tapi lagi tepat sebenarnya yang Akish buat ni lah resapan ringkas. Okay, so Akish ada 2 markah. Okay, so betul. Ya. Kalau dia cakap resapan sahaja, tak diterima. Resapan saja. Kalau ikut saya terima kan. Resapan saja. Tapi masalahnya dia macam nama khas kan. Kalau dia kata pengangkutan pasif, kita terima. Tapi kalau resapan dia ada 2 jenis kan. Resapan yang mana satu kita nak? Resapan ringkas ke atau resapan berbantu? Tapi ikut saya macam saya bagi. Yang ni dia boleh argue sikit tau. Rasa saya bagi. Tapi kalau dah betul, kita buat yang betul lah resapan ringkas. Kalau ikutkan saya macam, bagi lah. Dia boleh tu lah kan. Tapi kalau ikut kita, tengok sini lah. So resapan tu ada 2 jenis kan. Resapan ada 2 jenis. Sama ada dia ringkas. Okay, ringkas. Satu lagi adalah resapan berbantu. Okay. Kalau orang nak kata resapan je pun boleh. Tapi kita belajar strict sikit lah. Maksudnya kalau resapan ringkas tu kan macam cikgu tu macam nak bagi tak bagi kan. Tapi kalau kita kata resapan ringkas, confirm dapat lah.
Macam tu lah. Kalau tak confident sangat tulis pengangkutan aktif tu saya rasa lagi okey juga. Pengangkutan pasif. Yang ni boleh argue. Okay, seterusnya. Glukosa, ayat dia seterusnya adalah glukosa. Glukosa, asid amino memasuki sel melalui tapak spesifik pada protein yang terdapat pada membran plasma. Terangkan mengapa. So macam kita terangkan pasal glukosa. Kerana glukosa dengan asid amino ni adalah molekul besar. Betul? So, dia diangkut melalui protein pembawa. So maksudnya macam ni tahu. Saya suka ni Akish punya jawapan ni. Pertama awak tengok soalan tahu. Soalan tanya glukosa dan asid amino memasuki sel melalui tapak spesifik protein yang terdapat pada protein pembawa. So mula-mula awak ulaslah pasal glukosa. Okey, kenapa glukosa tu dia kena eksisten? Sebab glukosa itu adalah kita kata dia sebagai molekul besar. Okey, good. Lepas tu ceritalah pula protein tu siapa sebenarnya? So protein tu sebenarnya adalah protein pembawa. Ya. Ni kan. So kita kata ni kan, dia kata kat sini adalah sebagai protein. Sekejap. Mana ni? Ni kan. Ni tapak spesifik pada protein. So terangkanlah protein tu sebenarnya protein apa. So kita kata itu adalah mengenai protein pembawa. So betul. Dapat 2 markah. Okay. Right. Protein pembawa. Now seterusnya. Ni pun pernah buat jugalah saya rasa soalan ni. Okay. Now, rajah 3 menunjukkan sejenis herbisid. Okay. Saya pakai pen ni lah. Okay, herbisid. Yang disembur ke atas rumpai untuk mengawal populasi tumbuhan itu. Herbisid menyebabkan protein dan juga enzim ATPase dalam sel itu ternyah asli. Protein. Okay, so kat sini dia kata terangkan kesan herbisid itu terhadap pengangkutan ion kalium. Okay. So kita ulas dululah pengangkutan ion kalium. So kita kata ion kalium tidak dapat diangkut ke dalam. Betul? Okay, kenapa dia tidak boleh diangkut? So awak terang baliklah, awak ulas balik. Asal dia tak boleh jadi macam tu? Sebab kita kata dekat sini adalah tiada tenaga. Sebab pengangkutan aktif itu tidak dapat berlaku. Kenapa? Sebab herbisid ni dia akan mengganggu penghasilan tenaga. Tenaga tidak dapat dihasilkan. Yang ni saya rasa kita dah buat lah soalan SBP. Sikit lah. Perencat-perencat. Sebab awak kena tahu macam ni. Pengangkutan ion, dia mesti pakai pengangkutan aktif. So bila kita letak herbisid ni sebenarnya dia merencat proses respirasi sel. Bila respirasi sel ni tak dapat berlaku, tenaga pun tak ada. So bila tenaga tak ada, pengangkutan aktif pun tak boleh berlaku. So jawapan ni panjang tapi saya suka yang ni. Okay, so pengangkutan aktif tidak berlaku sebab tenaga ATP tidak terhasil. Kenapa tenaga ATP tidak terhasil? Saya tambah sikit. Sebab respirasi sel tidak berlaku. Dia macam awak kena tanya, macam soalan dia macam bangau. Dia macam budak yang suka tanya kan. Kalau dia kata kat sini apa jadi pada pengangkutan ion kalium? Pengangkutan ion kalium tak dapat diangkut. Kenapa dia tak boleh angkut? Sebab pengangkutan aktif tidak berlaku. Kenapa pengangkutan aktif tak berlaku? Sebab tenaga ATP tidak terhasil. Macam mana ATP itu tak terhasil? Sebab respirasi sel tidak berlaku. Kenapa? Sebab herbisid itu adalah perencat kepada respirasi sel. Dia macam banyak cerita-cerita dia. Okay, seterusnya. Okay, ini dah dapat markah penuh. So, markah penuh berapa? 7/7. Hebat Dah rajin dah buat latihan. Okay, now seterusnya. Okay, ini soalan tingkatan berapa ni? 5. Tingkatan 5, favorite Ziyad lah. Saya now, yang ni sekejap. Saya masuk tingkatan 5 ni kan, saya macam kena, okay. Nutrisi, ni tajuk nutrisi bab 3. Sekejap, saya tak hafal lagi lah. Bab 4. Tengok. Aduh. Bab 3 cikgu, bab 3. Bab 3. Okay. Right, so ini adalah bab 3. Soalan nutrisi ni dah keluar SPM tahun 2021. Pasal MPK. So ingat tau, nyatakan nutrien. So nutrien ada 2 jenis.
Satu adalah makro, satu lagi adalah mikro. Kalau makronutrien, okay, N lah, N. Okay, kalau makronutrien yang paling famous saya selalu ingat CHO, CHO. Lepas tu NPK. Lepas tu CHO, NPK, lepas tu dia ada magnesium, dia ada sulfur, satu lagi dia ada kalsium. Dia ada 9 tau. Makronutrien tau. Okay, so awak ingat kalau lah saya jadi awak, saya suka ingat yang makro. Sebab makro ni selalu jumpa. So makro yang paling famous adalah CHO. Mesti ada karbon, hidrogen, oksigen. Semua benda hidup mesti ada benda ni. Kita pun ada. So kita mesti ada unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. And then NPK ni paling famous. Baja-baja mesti dia akan tulis di situ adalah NPK. Lepas tu 3 lagi bawah tu kena hafal sikit lah. Magnesium, sulfur dan juga kalium. Okay. Now kalau mikronutrien nama dia yang pelik-pelik. Contohnya mikronutrien yang paling pelik-pelik adalah klorin. Lepas klorin kita ada ferrum. Lepas ferrum kita ada mangan. Lepas mangan kita ada boron. Lepas tu kita ada zinc. And then kita ada cuprum. Kita ada nickel. And last sekali kita ada molybdenum. So nampak tak? Kalau mikro ni kan nama dia pelik-pelik je. Kalau makro biasa kita dengar lah. So karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosforus, kalium, magnesium, sulfur dan juga satu lagi ni kalsium. Kalsium kan ni? Kalsium. Right. So soalan. Nyatakan 2 makronutrien yang diperlukan oleh anak pokok bagi memastikan tanaman tumbuh dengan sihat. Semua apa-apa jawapan yang kat sini. Okay. So kat sini ni Fasha bagi saya, bukan Farisha bagi saya kat sini jawapannya adalah nitrogen dan kalium. Betul? Okay, sekejap Okay, saya padam sekejap. Okay, nitrogen. Betul. Satu lagi adalah kalium. So mana-mana 2. Okay, so ni 2 markah. Seterusnya. Apakah fungsi makronutrien yang dinyatakan? Yang ini. Kalau saya ambil NPK lah yang senang kan. So fungsi nitrogen biasanya adalah untuk daun. Okay, memberi warna hijau. Ni kalau budak, ada tahu budak pertanian ajar saya. Dia ada ajar dia macam ni. Saya lupa. Daun dia kata kalau untuk buah, tak ingat. Kalau untuk akar fosforus ke something macam tu. Lupalah. Okay, so kalau saya tahu nitrogen untuk warna hijau. Untuk daun. Memberi warna hijau. Pembentukan klorofil. Kalau kalium dia adalah untuk sintesis protein dan juga metabolisme karbohidrat. Yang ini kan. Apa-apa jawapan dalam buku teks awak pada muka surat 61. Ni semua jawapan diterima. Muka surat 61. Apa-apa jawapan. Okay. Awak just ingat kalau kat sini kalsium ni untuk pembahagian sel. Fosforus adalah untuk koenzim untuk respirasi sel. Yang ini memang nasib lah. Yang ni kena hafal. Banyak. Saya pun tak hafal. Saya minta maaf tau. Tapi apa-apa jawapan pada muka surat 61 ni kena hafal. Tak ada pilihan. Okay. Right. So seterusnya. Selepas beberapa minggu, petani tersebut mendapati daun pokok berwarna kuning dan pertumbuhan terbantut. Yang kita pernah buat kan, warna kuning. Dan pertumbuhan itu terbantut. Pokok itu mengalami kekurangan nitrogen. Kalau daun warna kuning, apa nama dia punya sebenarnya sakit dia tu sakit apa? Ingat tak kalau dia daun dia kuning? Klorosis Yes, namanya adalah klorosis. Kita panggil dia sebagai klorosis. Okay. Nah seterusnya, terangkan penyesuaian akar membolehkan pokok jagung mendapat nutrien yang cukup. Ni tiba-tiba soalan dia masuk penyesuaian akar. So kita kata akar yang panjang dan punyai banyak rambut. So akar dia yang panjang betul punyai banyak rambut supaya dapat lebih banyak air. Yang sini kan kata yang paling penting tau, mesti kita kata lebih. Kalau tak ada lebih kena potong markah. Sebab semua akar dia menyerap air tau. Semua akar memang fungsi dia menyerap air. Cuma kalau dia ada akar yang lebih banyak air lah yang dia akan serap. Dia ada certain skema jawapan, dia wajib ada perkataan lebih tu. Kalau tak ada, dah kata hanya untuk menyerap air, tak ada perkataan lebih kan, awak kena tolak markah. Yang ni kena, memang yang ni ikut nasib sikit. Tapi logik, faham tak dia punya logik? Semua akar memang menyerap air. Apa bezakan dia dengan akar lain?
So bezanya bila dia banyak rambut, dia punya banyak yang rambut halus-halus tu, so lebih banyak air lah akan diserap. So keyword dia mesti perkataan lebih tu mesti ada. So very good. Ini tadi kita kata 1 markah, ini 2 markah. Sekejap hati je saya conteng. Okay, yang ini 1 markah, ini 2 markah. Okay, right. So seterusnya, sekejap. So yang ini tadi dah 2 markah, yang ni 2, 4. So ini ada 7 markah. Okay, any question? Tajuk tumbuhan ni macam dry sikit. Tapi kita tak boleh lah diskriminasi dekat tumbuhan. Semua okey tak? Okey, cikgu. Orang masih lagi bersama saya? Masih. Now, respirasi. Respirasi pun tahun lepas keluar, selangor pun keluar. So basically itu yang saya kata, soalan trial mana-mana negeri semua kena buat, kena lengkapkan tau. Okay, now Rajah 61 menunjukkan sistem respirasi manusia ni Awin yang buat tau. Okay, good. Okay, ni cantik ni. Okay, namakan struktur respirasi bagi manusia. So, kalau struktur respirasi bagi manusia, kita panggil dia adalah alveolus. Macam mana kita nak tahu dia struktur respirasi? Awak cari tempat yang melakukan pertukaran gas. Itulah struktur respirasi dia. So kalau untuk manusia, kenapa bukan jawapannya cikgu? Kenapa bukan jawapannya bronchus? Kenapa bukan bronchiol? Sebab kat situ bukannya berlakunya pertukaran gas. Gas respirasi tak berlaku kat situ. So tempat berlakunya pertukaran gas respirasi adalah alveolus. So untuk manusia, jawapannya adalah alveolus. Kalau untuk serangga, dia adalah tracheol. Kalau lah untuk ikan, jawapannya adalah lamella insang. Filamen dan juga lamella. Sebab tu kalau ikan awak tak boleh jawab insang. Bukan insang yang menjalankan pertukaran gas. Yang menjalani pertukaran gas adalah filamen atau lamella. So ingat, ini satu, bayangkan tangan saya, ini satu insang. Insang ni ada yang halus-halus ni, ini kita panggil dia sebagai filamen. So bilangan yang banyak ni yang akan melakukan pertukaran gas. Sebab tu kalau untuk ikan, dia punya struktur respirasinya sebenarnya adalah filamen dan lamella. Saya rasa kalau filamen saja boleh kot. Sekejap saya rasa macam ada dalam teks. Ini tajuk bab 8. Bab 8. Bab 8 kat situ dia kata filamen dan insang dan lamella. Dia tulis filamen dan lamella. Besar bukan. Kalau dan tu maksudnya dua-dua wajib ada. Filamen dan lamella. So masukkan lagi sekali tau. Bayangkan ada satu insang. Insang ada yang halus-halus kat sini. Ini kita panggil dia sebagai filamen. Filamen ni nanti dia ada lagi bulu-bulu halus. Itu kita panggil dia sebagai lamella. Satu insang. Dia ada macam ni. Ini namanya adalah filamen. Okay. Filamen tu ada lagi jejaru yang halus-halus. Itu kita panggil dia sebagai lamella. Okay. Now. Trakea pada sistem respirasi manusia diubah sesuai dengan penebalan oleh tulang rawan. Okay. So dekat sini, soalan di sini, nyatakan peranan rawan. Okay. So dekat sini untuk mengelakkan trakea daripada ranap. Betul, maksudnya dia nak bagi kuat. So jawapan kat sini betul, mengelakkan trakea daripada ranap. Saya rasa itu je kot jawapan dia. Adakah jawapan lain? Ini soalan nombor 6 Saya skip soalan, jap. Sorry, saya salah ni. Mengelakkan trakea daripada ranap. Ada satu je lah. So betul. Allah, sorry. Ini adalah 1 markah, ini pun 1 markah. Okay, seterusnya. Yang ini. Rajah 62 menunjukkan alveolus seorang penyakit emfisema. Nampak tak? Soalan trial. Soalan SPM keluar, soalan trial pun keluar. Cuma soalan SPM, dia keluar essay. Soalan trial, dia keluar soalan struktur. Tapi sekolah kita bukan dapat set 3 tau. Sekolah kita dapat set 1. Set 1 senang sikit. Set 3 saya tengok macam wow. Mencabar sikit soalan dia. 6. So dekat sini dia kata, terangkan bagaimana keadaan alveolus tersebut mempengaruhi pertukaran gas. So untuk melakukan pertukaran gas, apa proses pertukaran gas, dia mesti ada ciri-ciri khas dia. So antara ciri-ciri dia, this one, kalau lah you guys tengok dalam buku teks awak, dia ada ciri dia mesti nipis, lembab, lepas tu satu lagi dia banyak kapilari darah dan jumlah luas permukaannya adalah besar. So senang kata, apakah ciri-ciri untuk struktur respirasi ini melakukan pertukaran gas? Okey, dia ada ciri khas. So, untuk ni dia mesti ada jumlah luas permukaan yang besar. Jumlah luas permukaan perisi padunya adalah
besar. Lepas tu kita kata dia nipis. Lepas tu dia kata lembab. Dan satu lagi dia ada kapilari darah. Banyak kapilari darah. Okay, tapi kapilari darah ni kan hanya untuk 3 organisma. Which is hanya untuk banyak kapilari darah ni kan. Hanya untuk ikan je yang ada. Ikan, katak dan satu lagi manusia. Kalau serangga dia tak ada kapilari darah. Sebab serangga ni sistem peredaran darahnya kita kenali dia adalah sebagai sistem peredaran darah terbuka. Okay. Now, so awak ingat ciri. Ciri dia ada this one. Ini dia punya ciri. So, kalau kat sini dia tanya kat sini adalah terangkan. So, bila dia soalan itu dia tanya pasal terangkan, awak kena ada fakta dan juga explanation, facts and explanation. So, kat sini, tapi dia kata kat sini adalah emfisema kan. So, emfisema ni maksudnya, oh ni semua tak ada lah kan. Kena pangkah lah kan. Maksudnya yang ini dia tak ada. Kalau emfisema, orang yang ada emfisema, jumlah luas permukaannya nanti dia jadi sikit. So, kalau orang emfisema ni tak ada. Emfisema. Salah agent ni, emfisema. So, dekat sini size alveolus bertambah. Kita tak nak dia bertambah. Menyebabkan jumlah luas permukaan alveolus itu menjadi kecil. Betul. So, oleh itu pertukaran gas menjadi kurang. Setuju? So, dapat macam Azwin bagi lebih. So, Tania, ini dapat full marks. Okay, right. Now, seterusnya. Ini adalah untuk serangga. Nampak tak? Sebab tu kita kata untuk serangga, struktur respirasi dia kita kenali sebagai trakeol. Kenapa trakeol? Sesuai sebab jumlah luas permukaannya, perisi padunya adalah besar. Lepas tu dia adalah lembab. Dan satu lagi dia adalah nipis. Cuma kita kata kat sini trakeol ni dia tak ada, serangga tak ada kapilari darah. Okay. Now, kalau lah untuk serangga, dia simple tau. Oksigen dia masuk sini. Lepas tu dia terus sampai dekat sel. So, dia terus melakukan respirasi sel tau. Dia terus. So, dia tak melibatkan sistem peredaran dia pun langsung. Dia tidak melibatkan sistem peredaran darah dia langsung. Sebab dia punya oksigen tu terus direct masuk sampai ke sel. Okay. Right. So, dekat sini soalan dia. Baru tengok soalan. Saya suka soalan ni. Ni soalan situasi. So, soalan aplikasi tau. So, seekor lipas jatuh ke dalam suatu bekas yang berisi minyak masak. Lipas itu mati. Terangkan. So, macam Azwin jawab kat sini adalah spherical lipas ditutupi oleh minyak. Betul, kena tutup. Okay, satu markah. Okay, so oksigen tidak dapat masuk ke trakea. Betul, menyebabkan sel-sel badan itu tidak dapat terima oksigen. So, respirasi sel tidak dapat berlaku. So, betul lah. Ini dapat 2 markah. Okay, tahniah. Seterusnya, nyatakan satu persamaan dan nyata satu perbezaan. Okay, persamaannya kedua-dua struktur respirasi sentiasa lembab. Boleh tak kita tambah lain jawapan selain daripada struktur lembab tu? Ada tak persamaan lain antara manusia dan juga serangga? Nipis. Yes, very good. Nipis. Lagi ada tak? Jumlah luas permukaan dia besar pun boleh juga. Okay. Now, dia punya beza. Respirasi manusia mempunyai jaringan kapilari darah. Betul. Manakala serangga tidak mempunyai jaringan kapilari darah. Betul. Jadi saya suka sebab soalan SPM betul dia mesti bagi bandingan. Bandingan tu soalan wajib. So dia sama ada dekat soalan esei ataupun soalan struktur dia wajib mesti ada soalan bandingan. So ini betul lah. Markah. Okay. Right. Soalan serangga nak bet tau. Esei dia lagi best. Saya suka esei soalan ni. Okay. Now. Seterusnya. Ziyad. Saya terskip lah Ziyad. Sepatutnya Ziyad dulu. Soalan nombor 5. Soalan ni
dia keluar SPM pasal isu kesihatan. Tapi Selangor punya dia keluar pasal struktur organ lelaki. Tapi sama macam soalan dia pasal lelaki jugalah. Cuma kalau yang manusia punya tu hari tu SPM dia kata kalau tersumbat. Okay, jom marilah kita labelkan. Sekejap, saya kan labelkan ni pun kan. Okay, this one Z ni adalah testis. Okay. Okay, lepas testis yang dekat tepi sini ni. Okay, testis. Yang ini saya labelkan sikit. Ini adalah kita panggil dia sebagai ductus sperma. Lepas tu yang ada sepasang kat sini ni, sepasang. Yang ini kita panggil dia adalah sebagai vesicle semen. Yang Y besar ni, ini kita panggil dia adalah sebagai kelenjar prostat. Kalau lah saya nak tambah tahu, dekat testis ni, dekat bahagian ni, ini tempat simpan sementara sperma. Yang ini kita panggil dia sebagai epididymis. Epididymis. Okay, kalau saya nak ambil sini, lelaki punya ni kan, sempat selalu air kencing dia dengan sperma dia sama. Kalau perempuan tak, perempuan awak punya darah haid keluar melalui vagina faraj tapi kencing melalui ureter. Tapi kalau lelaki, air kencing dengan air mandi dia laluan yang sama. Okay, so this one adalah ureter. Uretra. So kat sini air kencing keluar, kat sini juga sperma keluar. Okay, now seterusnya baru tengok soalan. Namakan struktur X. X adalah vesicle semen. So apakah fungsi vesicle semen ni? Sebenarnya dia merembeskan mendali bernutrien. Satu sini dia rembes bendalir bernutrien. Kalau kelenjar prostat pula, dia menghasilkan bendalir juga. Tapi bendalir yang nak bagi sperma bergerak. Sini pun merembeskan bendalir. Tapi bendalir ni nak bagi sperma bergerak. Membantu pergerakan sperma. Membantu pergerakan sperma. Okay. Now, kalau saya jadi awak, kalaulah awak nak ingat, awak just ingat daripada sini. Mula-mula, first ini adalah testis. Naik ke atas sikit, ini adalah epididymis. Yang salur ni, naik lagi sperma tu ke atas, ini adalah ductus sperma. Lepas tu sperma ni nanti, dia akan pergi lalu mana? Yang ni saya ajar anak saya pun susah nak hafal yang ni. Form 1 kan dah belajar tajuk ni kan? So, testis, epididymis, lepas tu sperma ni akan lalu ductus sperma. Lepas tu dia akan singgah kejap transit pergi ke mana? Dia akan transit sekejap pergi ke vesicle semen. So vesicle semen ni awak ingat yang nombor 4. Lepas tu lepas daripada vesicle semen, sperma tu dia transit pula pergi ke mana? Dia transit pergi ke kelenjar prostat. Lepas daripada kelenjar prostat, barulah dia keluar. Nombor 4. Situ 4, sini 5. Last sekali barulah dia keluar melalui uretra. Cara nak ingat lah. Dia keluar. Right. So, nyatakan fungsi bagi struktur X. So, X ni tadi kita kata apa? X adalah vesicle semen. So, fungsi vesicle semen adalah merembeskan bendalir bernutrien. Betul. Untuk sperma. Setuju? Okay, tak ada masalah. Now, seterusnya. Wah. Okay. Rajah 5.3 menunjukkan struktur gamet yang berbeza dalam individu U dan V. Sperma U dan V adalah normal. Mana? Oh, sekejap. U adalah normal. Okay. Ini orang normal punya. Sekejap. U adalah normal. Manakala sperma V adalah abnormal. Ialah besar kecil kan. Dikesan sebagai masalah kemandulan bagi individu V. Nyatakan satu kaedah. Okey, individu V telah berkahwin dan merancang untuk mendapatkan anak sendiri. Oh, macam SPM Satu kaedah merawat masalah kemandulan
bagi individu V sehingga pasangan itu berjaya mendapatkan anak. So, terangkan cadangan anda. Wow. So, siapa dapat set ni untunglah kan tahun lepas. Now, individu V boleh menjalani kaedah persenyawaan in vitro. Betul? Okay, so dia kata terangkan kan. So, ingat kalau terangkan bagi facts plus explanation. So, facts dia persenyawaan IVF. Kalau awak kata persenyawaan IVF pun boleh. Persenyawaan IV. Okay, so ni facts dia. Sperma akan dirawat atau disenyawa. Sperma akan terus senyawa. Sperma akan disenyawa oleh usit sekunder di bawah, di petri dish pun boleh, di piring petri boleh, di makmal pun boleh. Senang katakan, yang ayah Ziyad ni kan Ziyad. F ni dia punya kaedah. Belakang ni, ini adalah penerangan. Penerangannya apa-apa penerangan. Kalau Ziyad, katakanlah you guys punya jawapan. Kata sperma dengan ovum akan disenyawakan di tabung uji. Pun boleh. Sperma dengan ovum akan disenyawakan di luar badan. Pun diterima. Tapi yang ni bagus lah. Sperma dan ovum akan disenyawakan di makmal. So maksudnya kalau dia kata terang, bagi satu fakta dia, bagi satu kaedah, terangkan kaedah tu. So dapat 2 markah. Macam SPM kan? Now, seterusnya. Ini dapat 8 markah. So tahniah Ziyad. So tadi siapa ni? Azmin pun sama. Yang ni dapat 8 markah. Okay, so kita dah sampai soalan 6, 5. Oh, belum Ni siapa ni? Ni Ziyad lagi kan Ziyad? Ziyad saya terskip Nama. Salah scan, sorry. Seorang individu telah disahkan mengalami kanser kelenjar Y. Kelenjar Y ni tadi kelenjar apa? Kelenjar prostat. Prostat. Tapi saya ingat just namakan, tapi cikgu Faizul lah dia bagi tahu kalau soalan tu dah yang ke belakang-belakang ni kalau awak namakan tak ada markah, tapi bagi saya kalau rasa nak namakan je lah, manalah tahu tiba-tiba ada rezeki kan. Tapi jangan berharap sangatlah, just namakan je lah. Kelenjar Y mengalami mitosis secara tidak terkawal. Sel kanser akan terbentuk. Sel kanser bersaing dengan sel normal untuk mendapatkan nutrien dan tumor terbentuk. Sekejap. Saya rasa macam nak bagi markah sekejap. Saya tengah tengok markah dekat mana. Yes, betul. Pertama adalah mitosis tidak terkawal. Apa-apa kanser, keyword dia dekat sini adalah mitosis tidak terkawal. So, mitosis tidak terkawal, dia akan membentuk sel kanser. Masalah dengan sel kanser ni, dia bersaing dengan sel normal untuk mendapatkan nutrien. So, tumor akan terbentuk. Ingat tak, apakah nama tumor? Tumor ni kita ada 2 jenis tau. Satu adalah tumor ni, mitosis tidak terkawal, dia akan menghasilkan 2 jenis tumor. Satu adalah tumor maligna, satu lagi benigna, betul tak? Atas kat soalan tu. Ada kat atas ni? Terangkan bagaimana kanser tersebut bertukar kepada benigna. Kepada maligna. Benigna atau maligna. Oh, so yang kanser yang ini. So benigna ni mula tak bahaya, dia jadi bahaya. Kesiannya. Okay. So kat sini bersaing secara normal. So tumor itu terbentuk. Betul? 2 markah. Baguslah soalan ni. Cantik. Dia ada bagi situasi. So dia kena jawab. So dia kena solve. So soalan ni kita panggil dia aras tinggi. Nah, Rajah 5.2 menunjukkan pembentukan gamet yang berlaku dalam struktur Z. Ni spermatogenesis kan? Z sukalah ni. Okay, so dia bermula dengan spermatogonium ni. Kalau saya tak silap, spermatogonium ni 2N. Dia akan menjalani mitosis membentuk spermatosit primer. Daripada spermatosit primer, dia akan menjadi spermatosit sekunder. So cerita dia yang ini dalam buku teks awak, you guys boleh tengok pada muka surat. Ni adalah bab 15. Okay, buku teks. Muka surat 289. Okay, saya habiskan sampai sini je tau Ziyad. Okay, so cerita dia bermula dengan spermatogonium ni. Okay, dia akan berkembang. Jadi spermatosit primer. Nanti spermatosit primer ni dia akan mengalami meiosis 1 membentuk spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ni nanti dia akan menjalani meiosis 2
menghasilkan spermatid. Dah settle ke daripada spermatid ni? Belum. Spermatid ni nanti dia akan melalui pembezaan, barulah dia jadi sperma. So apa beza spermatid dengan sperma? Adalah spermatid ni bayangkan dia tak ada ekor. Kalau sperma ni dia dah ada ekor. So ini kita panggil dia sebagai sperma. Ni sperma. So, soalan dia kat sini. Terangkan perubahan yang berlaku daripada ke peringkat W. Spermatogonium akan berkembang menjadi spermatosid primer. Betul. Spermatosid primer akan menjalani meiosis 1 membentuk spermatosid sekunder. Spermatosid sekunder akan menjalani meiosis membentuk spermatid. Spermatid akan menjalani pembezaan membentuk sperma. So, yang ni Z bagi penuh. Okay, so ni 2 markah. Right, so itu sahaja. Do you have any question? Yang ni sebenarnya saya nak hold untuk ni hari Jumaat. Kalau ada rezeki hari Jumaat. Tapi saya takut hari Jumaat tu awak ada lisan kan? Lisan belum mula lagi kan korang UM? Ada yang dah mula esok. Oh, ada yang dah mula esok. So, kalau ada Jumaat sempat, saya ingat saya nak ajar yang ni. So, soalan nombor 7, soalan nombor 8 Syamita dengan soalan Sofi, saya cuba hold hari Jumaat. Boleh tak? Boleh Boleh cikgu. Alright, so kita macam kita biasa kan, kita cukuplah selama 1 jam. So, bagi awak rehat. So, thank you so much for those yang join kelas ni. Saya minta maaf atas segala salah dan silap. Dan yang ini ni nanti saya bagi awak recording lah. Okay, so itu sahaja. Okay, siapa yang nak makan boleh makan. Siapa yang ada kelas lain, okay boleh join kelas. So saya minta maaf atas segala salah dan silap. So thank you so much. Sorry tak ada refleksi. Terus habis je dah ni. Okay, bye semua. Baik cikgu, terima kasih. Bye. Okay, bye semua Farisha. Bye Mukris. Bye everybody. Saya off je terus tau ni. Okay, bye semua. Bye. Okay, Assalamualaikum. Okay, bye. Sekejap mana nak off ni? Okay, saya offkan semua tau. Right, okay. Assalamualaikum semua. Okay, bye. Bye semua, bye. Sekejap, saya tengah cari mana nak berhentikan recording ni. Okay, stop. Okay, Alhamdulillah, jumpa. Okay, bye.